Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi semua. Okey, semua sihat hari ini? Dah bersarapan? Dah bersedia untuk belajar sains tambahan hari ini? Okey, saya harap semua dah bersedia dengan buku teks, buku nota ya, serta latihan yang lepas. Jom, sebelum mulakan pembelajaran kita hari ini, saya nak masuk pada 1.3 mekanisme pembekuan darah dalam sistem peredaran darah. Saya nak bincang dulu latihan yang saya telah berikan minggu lepas. Okey, jom semak bersama-sama dengan saya. Jika ada sebarang soalan, jom tanya dalam grup. Okey, jom bincang bersama-sama. Okey, masuk pada perbincangan latihan. Kita tengok soalan pertama yang minggu lepas ya. Kata lengkapkan jadual di bawah. Okey, kita nak namakan struktur dalam turus vertebrata serta fungsinya. Okey, yang pertama sentrum. Okey, apa fungsi sentrum? Sentrum struktur bejal yang memberikan sokongan, memberikan sokongan dan menahan mampatan. Okey, kemudian diberikan fungsi dia struktur apa yang menempatkan saraf tunjang. Okey, salur saraf menempatkan saraf tunjang. Okey, yang ketiga, cuaran spina. Okey, fungsinya menyediakan permukaan bagi pelekatan otot. Okey, yang ada pada kita punya tulang vertebrata ni, okey, cuaran spina menyediakan permukaan bagi pelekatan otot. Okey, muka sendi. Apa fungsi muka sendi? Permukaan untuk bersendi dengan vertebrata yang lain. Okey, muka sendi, permukaan untuk bersendi dengan vertebrata yang lain. Last sekali, lengkungan saraf. Fungsi dia bertujuan untuk melindungi saraf tunjang. Saraf tunjang bukan sistem saraf pusat, sangat penting ya. Okey, ini nombor 1. Kita pergi pada nombor 2. Dia kata berikan 3 contoh penyakit berkaitan sistem muskuloskeletal. Okey, yang pertama yang kita belajar dalam topik 1.2 adalah osteoporosis. Apa itu osteoporosis? Osteoporosis bahasa lainnya adalah tulang menjadi ringan, mudah retak dan rapuh. Okey, yang kedua, distrofi otot. Otot menjadi semakin lemah. Okey, dan hingga tak boleh menggerakkan otot. Yang ketiga, arthritis. Arthritis ni kemerosotan atau radang sendi atau kita panggil sebagai gout. Okey, ini 3 contoh berkaitan sistem muskuloskeletal. Okey, jom tengok seterusnya. Okey, untuk soalan nombor 3 ni, apakah punca, simptom dan langkah pencegahan penyakit yang telah disebutkan pada soalan ketiga? Okey, yang pertama, langkah pencegahan yang asasnya kita kena mengamalkan tabiat pemakanan yang tinggi kalsium seperti susu, keju dan ikan bilis. Okey, kemudian melakukan senaman anti graviti seperti melompat untuk membantu penambahan jisim tulang. Okey, kat tepi ni terdapat masalah yang pertama osteoporosis, distrofi tulang, distrofi otot dan arthritis. Okey, untuk osteoporosis, simptom tulang menjadi poros, tulang menjadi ringan dan mudah retak. Punca kekurangan vitamin D, kalsium dan fosforus. Bagi wanita yang sudah putus haid, tiada lagi rembesan hormon estrogen. Biasa osteoporosis ni menyerang pada kaum wanita lah. Okey, terutama kaum ibu. Kenapa? Kadar serapan kalsiumnya semakin berkurang. Kenapa? Kadar serapan kalsiumnya bagi ibu terutama yang melahirkan anak kalsium tu diserap oleh bayi. Okey, jadi ibu memerlukan, sebab tu pentingnya kena minum susu. Okey, sebab susu kaya dengan kalsium. Okey, kena ambil makanan yang banyak vitamin D. Okey, supaya apa? Penghasilan kalsium dalam tulang tinggi untuk mengelakkan osteoporosis. Okey, kaedah perawatan dan langkah pencegahan. Mengamalkan pemakanan yang tinggi kalsium seperti susu, keju dan ikan bilis. Lakukan senaman untuk menambahkan jisim tulang. Okey, seterusnya distrofi otot. Okey, otot menjadi merosot, lemah, semakin lemah hingga pengidak tak boleh gerakkan ototnya. Ini otot yang sihat. Okey, ini otot yang tak sihat. Okey, distrofi otot. Penyakit genetik yang disebabkan oleh gen mutant yang terdapat pada kromosom X. Okey, ini adalah penyakit keturunan. Okey, distrofi otot ni. Okey, tiada rawatan khusus yang boleh merawat penyakit ni. Buat masa ini, doktor suntik dengan steroid pada otot.
untuk memulihkan kekuatan otot, namun masih tak dapat selesaikan masalah ini. Ini masalah penyakit genetik ya. Okey, kemudian yang ketiga adalah arthritis. Okey, ini merupakan sendi normal. Dah tengok sendi yang tak normal. Okey, dia menunjukkan keradangan sendi. Tengok ni. Okey, radang sendi. Maksudnya antara sendi-sendi itu kurang dia punya dia yang menyebabkan dia jadi pembengkakan, kesakitan dan kekerasan pada sendi. Dia bengkak. Orang gaut kan biasa dia bengkak, keras sendi dia kan. Okey, ini disebabkan apa ni? Punca penyakit, pengumpulan asid urik pada sendi. Membran synovial pada sendi menjadi bengkak dan radang. Okey, rawan menjadi halus sendi rawan. Rawan sendi menjadi halus. Okey. Kaedah dan langkah pencegahan: memastikan berat badan ideal, amalkan makanan, pengambilan gizi seimbang, pengambilan glukosamin bagi membantu pembinaan rawan bagi golongan tua. Okey, biasanya dia menyerang orang tua lah. Okey, ini dia punya, ini perbincangan soalan kita. Dia kata punca sistem dan langkah pencegahan 3 penyakit yang disebutkan pada soalan yang ketiga tadi. So untuk hari ini kita nak objektif pembelajaran. Pertama, saya harap pada akhir pembelajaran kita semua dapat terangkan mekanisme pembukaan darah, dan yang kedua dapat hubungkan pembukaan darah dengan taraf kesihatan kita. Okey, so jom tengok apa yang dikatakan dengan mekanisme pembukaan darah. Okey, mekanisme pembukaan darah. Pertama kita tengok dulu kenapa pentingnya mekanisme pembukaan darah? Yang pertama, untuk mengekalkan pengaliran darah dalam sistem peredaran darah yang tertutup. Okey, yang kedua, menghalang kemasukan bakteria ke dalam badan. Okey, yang ketiga, mengelakkan pendarahan yang berlebihan. Dan yang keempat, pentingnya mekanisme pembukaan darah ini untuk mengekalkan tekanan darah. Okey, ini antara 4 kepentingan mekanisme pembukaan darah. Okay, so macam mana pembukaan darah ni biasa kita kaitkan apabila kita mengalami luka. Kalau kamu boleh perhatikan dalam tempoh seketika, darah akan berhenti mengalir pada luka kita. Kenapa boleh berhenti? Sebab adanya mekanisme pembukaan darah yang berlaku secara semulajadi dalam tubuh badan kita. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, apabila luka, otot dalam dinding salur darah akan mengecut untuk mengurangkan kehilangan darah. Okey, kemudian gentian kolagen pada dinding salur darah menyebabkan platelet berkumpul pada luka. Okey, yang pertama luka, kan? Jadi otot dalam salur darah akan mengecut. Salur darah ni, otot ni akan mengecut untuk elakkan kehilangan darah. Okey, gentian kolagen pada dinding salur darah akan menyebabkan platelet berkumpul pada luka. Okey. Boleh. Ini yang pertama. Yang kedua, platelet yang berkumpul tadi akan membentuk jaringan fibrin yang akan menutup luka sementara dan merembeskan trombokinesis yang merangsang protrombin bertukar menjadi trombin dengan kehadiran ion kalsium. Trombin ini menukarkan fibrinogen kepada fibrin. Okey, bila dah luka tadi, platelet berkumpul pada kawasan luka, kemudian platelet akan membentuk jaringan fibrin. Okey, yang untuk tutup luka. Okey, sementara. Dan rembeskan trombokinesis yang merangsang protrombin bertukar menjadi trombin dengan kehadiran ion kalsium. Okey, trombin tadi menukarkan fibrinogen kepada fibrin. Okey, jadi inilah jaringan fibrin mula terbentuk. Supaya apa? Darah tak mengalir keluar dah daripada luka ni. Okey, di cover bahagian atas ni. Okey, yang ketiga, sel darah merah yang terperangkap bersama-sama dengan platelet dalam jaringan ini akan membentuk darah beku. Okey, tadi jaringan fibrin mula terbentuk, kemudian sel darah merah yang terperangkap akan membentuk darah beku. Untuk mengelakkan darah yang mengalir ni, okey, luka terus, maksudnya darah terus bleeding. Okey, jadi dia akan bentuk darah beku, jaringan fibrin, sel darah merah terperangkap akan membentuk darah beku di sini. Okey, jadi luka kita dah berhenti, darah berhenti mengalir. Okey, kemudian dia kata darah beku menjadi keras.
Okey, darah beku mula menjadi keras. Proses pemulihan tisu yang tercedera berlaku di bawah darah beku yang telah keras dan membentuk keruping. Okey, yang akhirnya kering dan tanggal apabila luka telah pulih. Okey, darah beku tadi lama kelamaan dia akan kering, beku keras, membentuk keruping yang suka kamu garu-garu tu. Okey, apabila kering dan tanggal apabila luka telah pulih. Okey, ini proses inilah yang berlaku apabila kita bleeding. Okey, ini kita panggil sebagai mekanisme pembekuan darah. Okey, secara ringkasnya bagi mekanisme pembekuan darah, yang pertama apabila salur darah pecah terluka, darah akan terkeluar. Okey, manakala platelet akan berkumpul pada bahagian luka, okey, kemudian platelet akan merangsang trombokinesis. Okey, trombokinesis yang merangsang proton beam bertukar menjadi trombin. Okey, dengan kehadiran ion kalsium. Okey, kemudiannya trombin tadi akan menukarkan fibrinogen kepada fibrin. Jaringan fibrin yang ada pada luka tadi dia akan membentuk jaringan fibrin dan memerangkap sel darah merah. Okey, jadi daripada jaringan fibrin, sel darah merah terperangkap membentuk darah beku. Darah beku tadi, okey, pada luka kita dia akan jadi keras, lama kelamaan kering membentuk keruping. Okey, kemudian bila dah sembuh barulah keruping itu akan tertanggal. Okey, ini secara ringkasnya mekanisme pembekuan darah. So, semua kena ingat, mudah saja. Okey, kena ingat dia punya mekanisme pembekuan darah ni bermula dari salur darah pecah sehinggalah terbentuknya keruping pada luka. Okey, jom tengok hubungan kait pembekuan darah dengan kesihatan. Okey. Yang pertama untuk jika ada masalah pembekuan darah biasanya dikaitkan dengan penyakit hemofilia. Okey. Simptom darah pesakit tidak membeku dengan cepat. Okey, jika luka terjadi, kehilangan darah yang banyak boleh berlaku. Hemofilia ni, orang penyakit hemofilia ni bila dia luka, luka dia lambat, pendarahan dia lambat terhenti. Okey, jadi dia kalau kita sekejap je dia dah darah dah boleh stop, tapi bagi orang yang mengidap penyakit hemofilia ni dia boleh mengakibatkan kehilangan darah yang banyak. Okey. Sakit juga akan mengalami pendarahan dalaman iaitu dalam bawah kulit, terutamanya pada bahagian sendi. Kalau kita boleh tengok salur darah normal, okey, tengok ya. Ini salur darah normal jika berlaku luka. Jaringan fibrin tadi cepat terbentuk. Okey, platelet membentuk jaringan fibrin dan sel darah merah yang terperangkap pada luka ni, okey, dia akan cepat membeku. Tapi bagi orang yang mengidap hemofilia, kita boleh tengok ya. Tengok jaringan fibrin tak terbentuk. Okey, sangat lambat terbentuk. Okey, ini adalah hemofilia ni adalah masalah kecacatan pada salur darah. Okey. Dan pada sel darah merah utamanya, dan ia merupakan satu penyakit keturunan, okey, penyakit genetik. Okey, kekurangan faktor pembekuan darah. Untuk kaedah rawatan dan langkah pencegahan, okey, penyakit hemofilia kena elakkan aktiviti lasak yang boleh mengakibatkan kecederaan. Okey, jika berlaku kecederaan, perlu buat rawatan pendarahan dengan keadaan yang segera dan perlu menjalani rawatan penggantian faktor pembekuan darah. Okey, orang hemofilia akan mendapat suntikan faktor pembekuan darah. Okey, kena suntik. Kalau kita badan kita hasilkan sel semua jadi, tapi orang hemofilia perlu disuntik dengan penggantian faktor pembekuan darah. Okey, yang kedua, penyakit berkaitan dengan pembekuan darah adalah trombosis. Okey, kita boleh tengok ni salur darah normal. Okey. Macam biasalah salur darah merah boleh mengalir. Okey, tapi bagi trombosis berlakunya pembekuan. Okey, simptom darah beku yang terhasil dalam arteri atau vena akan mengganggu pengaliran darah. Okey, bila pengaliran darah terganggu akan berlaku. Contohnya berlaku di kaki. Okey, kaki akan bengkak. Okey, terutamanya di betis. Okey. Dia akan menyebabkan rasa sakit, lenguh, kaku, kulit kemerahan serta panas apabila disentuh. Itu bermaksud adanya darah beku yang terhasil dalam arteri ataupun vena. Okey, punca penyakit pengumpulan lemak pada salur darah sehingga menyebabkan salur darah sempit dan akhirnya tersumbat. Okey, punca lagi. Okey, merokok, sering minum alkohol.
lebihan berat badan ataupun obesiti serta kurang melakukan senaman. Okey, ini punca-punca bagi penyakit trombosis. Dan untuk kaedah rawatan dan langkah pencegahan, okey, perlu senaman ataupun bergerak dengan lebih kerap. Amalkan pemakanan gizi yang seimbang, berhenti merokok, berhenti minum alkohol dan jaga berat badan yang ideal. InsyaAllah boleh mengelak berlakunya trombosis. Okey, so ini dua penyakit yang berkaitan dengan pembekuan darah. Okey. Yang pertama, awak perlu banding dan bezakan antara penyakit hemofilia dan trombosis. Okey, kita akan adakan perbincangan kelas untuk kelas seterusnya. Okey, kemudian kita perlu lakukan tugasan eksperimen wajib Untuk 1.1, eksperimen menguji kekuatan tulang dan eksperimen mengkaji berkaitan komposisi kalsium dan ketumpatan tulang. InsyaAllah kita akan lakukan minggu seterusnya bila kita dah bersemuka. Okey, itu saja untuk hari ini. Okey, jadi ingat tengok balik apa yang kita perlu belajar, apa yang perlu kamu tahu untuk hari ini. Yang pertama, kita kena kenal pasti apa itu mekanisme pembekuan darah. Dan yang kedua, hubung kait penyakit dengan pembekuan darah. Okey, jadi tolong siapkan latihan. Jika ada sebarang soalan, boleh tanya saya. Okey, boleh rujuk saya. Okey, boleh bincang terus dalam grup. Okey. Kata-kata hikmah untuk hari ini, ciri orang yang beradab ialah dia sangat rajin dan suka belajar. Okey, dia tidak malu belajar daripada orang yang berkedudukan lebih rendah daripadanya. Okey, jika kita tak tahu, tanya. Okey, jaga adab dan akhlak, insya-Allah kita akan berjaya. Okey, sekian saja untuk hari ini. Assalamualaikum. Salam sejahtera.